بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah. Terima kasih pada Ustaz memulakan bacaan daripada surah Al-Mulk Ustaz ya. Surah Al-Mulk, surah yang ke berapa ni Ustaz? Surah ke-67. 67. Ya, hari ini kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Saya harapkan ceria gembira bersama dengan pasangan, bersama dengan rakan, bersama dengan anak-anak yang ada untuk sama-sama ya, dan juga kepada frontliners yang mungkin juga mengikuti sambil-sambil bekerja menunggu, sambil-sambil melaksanakan tugas membantu memberi manfaat kepada masyarakat untuk sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran, baca, faham dan amal dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Hari ini Ustaz, kita nak melihat kepada ayat 67 ya. Ayat surah ini surah yang amat dekat di hati masyarakat kita. Betul Ustaz. Ya. Macam mana Ustaz tentang surah ini, kalau Ustaz boleh komen sikit? Saya lihat surah ini surah yang begitu dekat dengan masyarakat umat Islam kerana ia memiliki kelebihan yang sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak tentang kelebihan surah Al-Mulk yang insya-Allah pasti akan kita bincang sebentar nanti insya-Allah. Baik. Jadi kalau saya merujuk pada Safatul Tafsir ini, ada satu hadis ya berkaitan dengan surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk katanya ialah surah Al-Mulk adalah pencegah, ia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi lagi banyak kita membacanya ya, digelar juga nama lainnya sebagai Al-Munjiyah ya, sebagai penyelamat dalam kehidupan kita terutama di alam kubur ya. Apa kaitan alam kubur dengan surah Al-Mulk ni? Yang itu kita nak perhatikan hari ini Ustaz ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau belum lagi mengambil mushaf, ambil mushaf Quran. Kita dah nak bersedia dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Ustaz dah bersedia Ustaz ya. Kita baca dulu surah Ummul Quran Al-Fatihah. Kita nak lihat sebenarnya dalam Al-Fatihah itu pun ada kaitan dengan surah ini sebenarnya. Betul. Ada perkataan Malik Yaumiddin, kat sini ada perkataan Al-Mulk dan beberapa perkataan lain yang kita akan perhatikan bersama. Sila Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih pada tuan-tuan yang bersama membaca suratul Fatihah Ummul Quran yang mengandungi intipati daripada 113 surah yang ada ya. Ringkasan daripada 113 surah ada dalam surah Al-Fatihah. Apa isinya? Yang pertama, kita berkenalan, kita diperkenalkan siapa Allah yang menjadi Tuhan, yang mendidik, yang menjaga seluruh alam ini. Yang pertama ya, yang amat berkasih sayang, yang menguasai hari pembalasan. Yang kedua, kita tahu, kita mengingatkan diri kita bahawa kita adalah hamba. Allah ajarkan kepada kita, kita adalah hamba yang memerlukan pertolongan daripada Allah pada setiap masa. Tuan-tuan yang berada di rumah, kita sekarang memerlukan pertolongan Allah untuk kita menguruskan ujian menghadapi COVID-19 ini dengan PKP. Selepas ini kesan kepada ekonomi sosial, kita bimbang. Tetapi kita tahu bahawa kita hamba, memang kita perlu bimbang. Tetapi kalau kita ada Allah, kita boleh minta pertolongan. Itulah
cara untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiganya, kita bercakap tentang minta tunjuk jalan yang lurus, ya, sirat, jalan lifestyle kehidupan yang lurus, walaupun dalam keadaan kita tak pasti bila habisnya PKP ini, bila habisnya, adakah 14 hari bulan ataupun tambah lagi, ataupun macam mana ekonomi saat kita bekerja ini, tetapi kita yakin bahawa sebenarnya Allah boleh memberi panduan kepada kita, pimpin kita Ustaz, ya, ke jalan yang lurus ini, ya. Jadi Ustaz, mari kita sama-sama melihat kepada surah Al-Mulk, surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Ada berapa ayat dalam surah ni? Ada 30 ayat 30 surah Al-Mulk. ayat. Sebagaimana juga diulang perkataan 30 itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surah yang dibaca ada 30 ayat 30 padanya ayat. yang akan menyelamatkan seseorang yang membacanya daripada azab kubur. Ya. Dan bercakap tentang azab kubur ini, dia adalah satu, dia azab di dunia pun dah tak tahan, ya. Kubur ini dia adalah alam seterusnya, ya, sebelum kita pergi ke akhirat. Jadi itu sebabnya kita kalau boleh kat sini azab tak dikenakan, dekat kubur pun tak dikenakan, yang paling kita tak nak sekali ialah apabila sampai di akhirat, Ustaz, ya. Jadi sinopsis, okey, apakah yang ada dalam surah ini sebenarnya? Mari kita tengok, ya. Yang pertama, dalam surah ini Allah akan bercerita. Kita akan baca daripada ayat 1 hingga 5 bercerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ia digambarkan yang kita boleh lihat dalam alam semesta, ya, bagi tuan-tuan yang berada dalam rumah, tetapi kita juga perlu menghargai apa yang ada di luar rumah. Itu yang pertama, tuan-tuan, ya. Yang keduanya, nanti kita akan belajar dan kita akan baca Allah memberitahu peringatan tentang azab yang dideritai oleh orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawa perkara ini kerana apa? Kerana surah ini turun pada Nabi, kerana menyatakan kepada Nabi ramai orang-orang yang musyrik itu tidak beriman. Jadi kerana mereka tidak mahu beriman kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah beritahu warning, ya. Warning ini jugalah amaran ini untuk kita agar kita dijauhkan sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, nanti bila kita baca daripada ayat 12 hingga 15, kita melihat pada janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, saya yakin tuan-tuan adalah orang yang muslim dan mukmin, yang ingin membina iman dengan ijlis bina nu'min sa'ah. Kita duduk sebentar, kita mengingatkan pasal iman, menambah iman kita dengan bacaan Al-Quran pada hari ini. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita melihat kepada surah Al-Mulk, muka surat halaman 562. Bagi tuan-tuan yang dekat Facebook, bolehlah buka Quran sekarang sambil-sambil nak like ke nak bagi komen tersebut, ya. Nanti insya-Allah juga ada di atas skrin. Kita baca bersama, moga-moga kita dapat barakah, Ustaz, ya. Kita doakan. Baik, kita mulakan. Sedang penonton yang dimuliakan, sama-sama kita membuka surah Al-Mulk, muka surat 562, bermula pada ayat pertama. Sama-sama kita bacanya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, daripada ayat surah Al-Mulk ayat yang pertama hingga kelima. Ustaz ya, pendek kita hari ini ya. Kita mulakan pendek tetapi kita nak jiwai betul-betul ya. Apa yang ada pada ayat pertama, ayat yang kedua, ketiga, empat dan kelima itu hinggalah ke hujung nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ayat pertama Allah nyatakan Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ustaz ya. Allah mulakan dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, maha barakah, maha suci Allah. Tabarak itu daripada perkataan barakah ya, barakah yang ada. Kalau ustaz ya, kalau kita kat tanah Arab ni, kalau kita tengok orang Arab lah, pasal yang menerimanya awal dulu orang Arab, dia kalau berada kat padang pasir ya, dia haus. Kalau dia berjalan tu, apa yang berlaku tuan-tuan, dia nak cari air. Jadi bila dia nampak dekat depan itu kolam yang ada air ya, ataupun nama lainnya oasis, dia akan panggil kolam itu dalam bahasa Arabnya al-birkah. Al-birkah ya, yang daripada perkataan barakah tadi itu. Maksudnya ziyadul khair, sesuatu kebaikan yang bertambah, yang dalam Asfahani dia nyatakan subutul khair, kebaikan yang teguh. Teguh maksudnya ialah dah ada air ya di tengah-tengah padang pasir tersebut, kira dah selamat dah ni. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini, tabarakalladzi biyadihil mulk, apabila Allah menyatakan ini dalam bentuk madhi ya, dalam bentuk Allah memuji ya, maha barakah, maha suci Allah yang menguasai kerajaan ini, sebenarnya apakah yang Allah nak beritahu pada kita? Asbabun nuzul ustaz ya, kalau kita tengok orang-orang di Mekah itu dia kutuk Nabi. Dia kata Nabi ni pengikutnya orang miskin lah, orang yang low class. Jadi bila mereka kata begitu pada Nabi, Allah turunkan surah ini. Allah beritahu bahawa di belakang saya ini bukan sekadar orang-orang biasa, tetapi saya ada tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini konteks bila kita memahami surah ini, kita akan rasa bersemangat ustaz. Nabi bersemangat kerana apa? Kerana orang kutuk Nabi ya, pengikutnya miskinlah, low class. Tapi bila Allah turunkan surah ini, sebenarnya di belakang saya ini ada tabarakalladzi biyadihil mulk, satu raja yang ada kuasa. Raja ini dia buat baik pada setiap masa. Pasal raja ini dia ada yang raja memang baik betul-betul, tapi ada juga raja yang kadang-kadang tak buat baik. Tapi raja ini dia buat baik, dan bila bercakap tentang tabarak ini maksudnya kebaikan tadi, yang macam oasis tadi kan, kebaikan yang banyak. Dia memang raja ini buat baik, lepas tu buat baik, lepas tu tambah keberkatan, lepas tu tambah keberkatan, lepas tu tambah buat baik. Inilah raja yang dinyatakan pada dalam ayat ini. Dan tuan-tuan kalau kita tengok tak ada perkataan Allah kat sini. Tak ada nama Allah. Dia cakap biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Syai'. Walaupun perkara itu kecil, Allah tetap berkuasa. Maksud ustaz ni, kalau katakan kita, kalau ustaz jadi sultan atau raja lah ya. Mungkin kita dapat kuasa yang besar, kita kontrol yang besar-besar, kawan yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil contohnya lah, boleh tak kita kawal apa yang ada dalam telefon ataupun dalam tubuh manusia seorang raja? Mungkin tak boleh, terbatas ya. Kalau kita kawan yang kecil, kita mungkin bukan raja. Macam saya bukan raja kan, okey. Yang kecil saya bolehlah, saya tak dapat kawan dalam, tapi mungkinlah saya dapat kontrol telefon saya, tapi saya tak boleh kontrol semua yang ada kat alam ini. Tetapi bila ayat pertama ini Allah beritahu pada Nabi, pada kita tuan-tuan ya, kesannya apa? Dia menyebabkan masya-Allah, subhanallah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Di belakang Nabi ini ada raja yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau tuan-tuan yang berada di rumah, bagi semua di kalangan kita nak buat kebaikan, kadang-kadang orang cakap nak buat baik, nak belajar Quran konon, dulu tak belajar Quran. Kan, nak ajar anak konon, ada konon-konon tu ya, ataupun frontliners ada yang bekerja keras, ada orang perli-perli, tapi sebenarnya kalau katakan kita lemah, di belakang kita ada backup ustaz. Namanya adalah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ayat pertama ustaz yang ustaz baca awal tadi itu. Inilah yang kita boleh fahami, dan
untuk menjadi semangat kepada kita Ustaz ya. Ustaz ada menambah untuk ayat pertama ni kalau boleh kita lihat bersama. Ya, kalau kita lihat kesinambungan ayat selepas tu Allah Taala menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata. Di mana Allah Taala jadikan kematian dan kehidupan itu adalah liyabluwakum. Ini tujuannya. Antaranya ialah untuk menguji kamu semua, di antara kita semua siapakah yang ahsanu amala. Ahsanu amala. Dengar kat ayat tadi tu. Ahsanu amala itu sebaik, siapa yang paling baik amalannya. Lebih baik amalan. Bukan sekadar dia aksaru. Tuhan tak sebut yang lebih banyak amalan. Banyak, bukan. Tapi yang ahsanu, yang lebih kualiti. Yang betul-betul amalan yang sebagaimana disebut dalam surah An-Naml. Apa nama doa Nabi Sulaiman. Wa a'mala salihan tardah. Amalan yang soleh tardah. Lagi diridai. Siapa yang bila berdepan dengan masalah ujian, bagaimana pilihan tadi? Kita sekarang ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia ambil positif. Saya ambil positif dengan ujian kami PKP ni. Apa nama ni? Apa maksud PKP Ustaz? Pergerakan apa? Kawalan pergerakan. Kawalan pergerakan. Kita ambil positif dengan maksud apa? Ada setengah orang golongan bila PKP ni dia boring lah, bosan lah. Aku tak tahu nak buat apa dah. Dia terus dengan fras dia terus mengeluh. Tapi ada golongan kedua dia tenang. Dia tenang. Kan? Ada golongan yang bukan setakat tenang, tapi dia ambil peluang untuk memperbanyakkan amal soleh, bersama dengan keluarga, mendidik keluarga dan sebagainya. Bersama Quran sekarang ini ya. Jadi bagi siapa yang di kalangan kita ahsanu amala. Ahsanu amala. Ya, ada pilihan kan. Maksudnya dalam ayat yang kedua ini tuan-tuan sekalian bercerita tentang pilihan. Allah bagi kita, Allah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji. Allah nak test pada setiap masa ni, nak pilih yang ahsan kan, lebih baik ataupun lebih buruk, semua pada setiap masa Ustaz ya. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah sekarang membuat pilihan ahsan. Kalau katakan boleh saja sekarang ini masa untuk makan-makan ke, tidur ke kan, lepas zuhur tidur ataupun waktu zuhur pun pukul 3.30 itu ada orang buat pilihan itu. Tapi yang Ustaz cakap tadi itu, dalam keadaan PKP ini kita tidak mengeluh, kita malah membaiki lagi amalan Ustaz ya. Mudah-mudahan yang sedang menonton rancangan ni Quran Time ni juga mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang ahsanu amal. Masya-Allah ya. Amin. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sama-sama ya, kita tengok dalam ayat yang kedua ini Allah menyatakan tentang Allah yang amat berkuasa ini. Dia tak cakap Allah kan, tadi bercakap tentang raja yang ada kerajaan. Kerajaan ini, yang raja ini hebatnya itu, dia bukan sekadar tak mati, malah dia menciptakan institusi mati dan hidup Ustaz. Masya-Allah ya. Ini raja yang hebat lah ni. Biasanya raja lambat laun akan mati, meninggal ya, akan mangkatlah. Tetapi dalam ayat yang kedua ini Allah memberi highlight penekanan bahawa sebenarnya Allah raja ini mencipta mati dan hidup. Jadi bila beritahu kepada orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang tidak beriman, saya ada backup tau. Kan, saya ada backup daripada raja yang menciptakan mati dan hidup. Ini lagi hebat ya. Dan itulah semangat yang kita perlu pegang bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kalau kita rasa down dalam bisnes, down ketika memimpin keluarga, sebenarnya kita ada backup. Kita ada backup daripada Allah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bila kita lihat kepada ayat 2 ini, kita akan rasa gerun Ustaz ya. Gerun pasal apa? Pasal Allah akan uji setiap point kita, setiap masa kita. Allah tengok betul ke hari ini lepas Quran Time ni buat apa. Begitu kan. Ataupun kata waktu petang nanti buat apa. Yang pasal PKP ni kita bukan boleh keluar nak pergi jogging kat taman ke, tak boleh kan. Jadi adakah kita buat pilihan yang lebih baik? Kalau tak baik, sebenarnya Allah memberi ancaman pada ayat nombor 2 hujung itu, wa huwal aziz, dialah yang maha berkuasa. Maha berkuasa ni Ustaz ni, kalau kita cerita kita parking kereta kan, kalau datang penguasa untuk kalau Ustaz tengah minum lah, ini kalau bukan masa PKP kan, kita parking, kita tak bayar parking lagi ni. Kemudian datang ada orang pegang telefon kan, baju penguasa tu. Rasanya waktu tu Ustaz minum lagi ke ataupun cepat-cepat pergi kereta pergi bayar ataupun bayar pakai telefon untuk parking. Mana satu Ustaz? Kita cepat-cepat bayar. Cepat-cepat bayar kan, pasal tahu kena saman. Al-Aziz ini bukan sekadar saman RM30, RM50, tetapi samannya itu boleh sahaja kerana tidak elok baiki amalan kita, perut kita pecah contohnya. Ataupun Al-Aziz ini yang maha berkuasa Allah SWT ni boleh sahaja menyebabkan kita
tidak boleh bernafas. Dan sekarang Ustaz, dalam zaman COVID-19 ni kita nampak real kan, bahawa sebenarnya Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu ni boleh dihantarkan satu makhluk sahaja, Ya. kita tak boleh bernafas, nauzubillah ya. Kita doakan kesihatan bagi rakan-rakan, ahli keluarga yang dijangkiti oleh COVID-19, bahawa sebenarnya Allah boleh sahaja bagi semua orang kena COVID-19. Tetapi sekarang ini Allah bagi sikit untuk kita tahu bahawa Allah memang Al-Aziz, menggerunkan, tetapi ada satu lagi perkataan di hujung itu Al-Ghafur, tuan-tuan, iaitu Allah ini Maha Pengampun. Daripada perkataan miqfar, Ustaz ya, kalau pergi perang itu dia ada topeng tu. Jadi kita tak dikenali dan tidak boleh dibunuh. Jadi bila Allah mengampunkan kita, sebenarnya Ustaz tak kenal saya pasal saya sekarang ni pakai topeng, Ustaz. Bagi tuan-tuan yang melihat saya sekarang, tengok Ustaz ya. Sekarang ni kami pakai topeng. Okey. Mungkin ada yang kata mana topeng je kan. Semalam dengan hari ni sama je. Sebenarnya Allah lindungi tuan-tuan semua yang ada di rumah, tak nampak kelemahan saya, dan ahli keluarga kita pun tak nampak kelemahan kita pasal Allah tutup. Allah letakkan topeng miqfar di situ yang ada kaitan dengan perkataan Al-Ghafur ya. Dan kita baca dalam solat kita Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Itu maksudnya kita minta Allah tolong lindungi apa yang ada dalam diri kita. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh baca sekali lagi ayat nombor 2 ni powerful sangat ya. Kalau boleh dibaca sekali lagi sebelum kita teruskan nak tengok ayat 3 4 5 kita. Okay, insya-Allah kita ulang balik ayat kedua. Kerana ada juga penonton di Facebook bertanyakan soalan, antaranya Maznah Mahat ditanya kenapa Ustaz ulang ayat seperti ihdinas siratal mustaqim, kenapa ulang 2 kali dan pada ayat-ayat lain. Pertama sekali, pengulangan dalam Al-Quran disebut sebagai at-tikrar. Kata para ulama seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia kata at-tikrar atau pengulangan dalam Al-Quran, diulang-ulang ayat Al-Quran itu antaranya ialah pertama sekali untuk penetapan, tetapkan. Kerana apabila perkataan tu diulang-ulang, dia akan memberi penetapan dalam hati kita. Hati kita akan ingat dalam ingatan kita. Antara lain ialah sebagai untuk takkid, beri penegasan. Yang ketiga disebut sebagai at-tanbih, sebagai menarik perhatian, untuk memberi perhatian. Kenapa Ustaz ulang ayat ni? Mesti ada sesuatu kenapa Ustaz ulang. Kan? Yang seterusnya disebut sebagai at-ta'zim, membesarkan sesuatu. Mungkin ada apa yang nak di-highlightkan di situ. Mungkin ada berkenaan dengan ayat berkenaan dengan tauhid, la ilaha illahu, la ilaha illallah, seperti ihdinas siratal mustaqim. Ia satu bentuk doa yang setiap kali lepas dalam solat kita berdoa, berulang-ulang kita dah ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan lurus. Bila kita ulang ayat tersebut, maka dia memberi penetapan dalam hati kita, memberi ingatan kepada makna tadi tersebut, memberi tanbih ataupun disebut sebagai memberi perhatian terhadap ayat yang dibaca tersebut. Kita ulang sekali lagi pada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Ustaz ya, yang selalu memilih yang lebih baik ketika berada di rumah ini, pilih jalan yang baik. Dialah yang maha perkasa, boleh buat apa sahaja untuk memberi hukuman kepada kita kerana solat lambat ke, tak khusyuk ke, baca Quran tak faham ke, tak betul-betul serius. Tetapi Allah itu Al-Ghafur. Kita rasa terima kasih ya Allah, berikan pasangan kepada Al-Aziz itu adalah Al-Ghafur. Inilah raja. Raja yang berkuasa, tapi dalam masa yang sama raja ini mengampun. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita makhluk pasti akan melakukan dosa. Sebagaimana disebut dalam setiap manusia ni pasti akan melakukan kesalahan. Sebaik-baik kesalahan itu bertaubat. Sebab tu tidak pelik orang tu melakukan kesalahan. Tapi pelik kenapa dia tak mahu bertaubat, sedangkan Allah Taala klaim diri di dalam banyak ayat Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Ayat yang kita baca, wa huwal azizul ghafur. Dialah maha perkasa dan maha pengampun. Betul.
Dan dalam masa yang sama ayat yang ketiga Ustaz ya, 3, 4, 5 itu Allah bercerita tentang raja ini mencipta 7 petala langit berlapis-lapis. Ya, pada ayat yang ketiga kemudian dicabar ya, dicabar untuk lihat pada ayat 3 hujung tu farji'il basara kita tengok lalu ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Lihat balik kalau ada tak terbelah ke, ada cacat ke, summarji'il basara karratain ya, kemudian tengok kali kedua ya, kalau katakan ada lagi sudah tentu berada penglihatan kita khasi'an wa huwa hasir. Apa maksudnya? Kalau kita cuba cari juga, dia sekali kita mungkin tak berjaya, tapi kalau dah 2-3 kali, ini apa istilahnya quality control. Kan kalau ada barang kita 2-3 kali check, kalau tak ada masalah juga, itu memang berkualiti. Dan kita bercakap tentang sesuatu yang besar tentang alam ini, Allah suruh kita perhatikan untuk apa? Untuk kita rasa besarnya Allah ini dalam hidup kita Ustaz ya. Maksudnya apa-apa saja kita buat, kalau kita ada Allah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, jangan bimbang. Ya, terus positif dengan Allah, dan insya-Allah bila kita tidur dengan baca surah begini Ustaz, kita takkan rasa negatif pada Allah, kita positif kepada Allah. Kalaupun kita dipanggil waktu tidur, insya-Allah dalam insya-Allah husnul khatimah. Ya, moga-moga ini sebagai panduan kita bersama. Kita akan bersambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita berbincang surah yang ke-67 surah Al-Mulk, surah tentang kerajaan Allah, raja yang menguasai yang besar dan yang kecil, sebagai backup yang sentiasa melindungi kita, yang sentiasa membantu kita pada setiap masa, membawa keberkatan walaupun kita sedang tidur. Allah Tabarakalladzi biyadihil mulk sentiasa memberi barakah, kebaikan yang teguh di dalam kehidupan kita. Kita bersambung tuan-tuan dan puan, bersambung Ustaz. Kita nak melihat kepada ayat 6 hingga 11 selepas ini. Kita nak bincang tentang apa kesan kalau orang itu dia dah nampak hebatnya Allah ni tapi masih lagi dia mendustakan. Mari kita tengok Ustaz pada ayat 6 hingga 11 bersama dengan tuan-tuan yang ada di rumah. InsyaAllah sama-sama kita hayati pada ayat yang ke-6 hingga ke-11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Kita membaca daripada ayat 6 hingga 11 sebentar tadi. Ayat 6, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, Allah menyatakan walilladzina kafaru, Ustaz ya, daripada perkataan kafara, maksud asalnya ialah kalau ada biji benih, bila kita letakkan tanah di atasnya itu namanya kafara, Ustaz. Itu sebabnya nama lain bagi petani ini namanya kufar dalam bahasa Arab kita. Jadi apakah yang berlaku pada orang yang kufur? Orang kufur ini dia ada kebenaran seperti biji benih itu, ada potensi tetapi dia cover up. Okay? Dia lindungi dengan tanah. Walillazina kafaru birabbihim, maka Allah beritahu bagi mereka adalah azab, siksaan, hukuman Jahannam, wa bi'sal masir, tempat kembali yang teruk. Ya, mengapa? Kerana tadi dah tahu dah, raja ni raja yang hebat, yang mencipta mati dan hidup. Yang menjadikan alam yang ada ini, takkanlah tiba-tiba alam ini muncul, tuan-tuan kan Ustaz. Jadi bila dah diberitahu begini pun tak percaya juga, memang orang ni kira tak makan saman ni Ustaz ya. Okay. Saya teringat Ustaz, bila Ustaz baca ulas ayat walilladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir diberi ingkar terhadap mendustakan Allah dan Rasul, dikurniakan azab dan sebagainya. Kata guru kami, bila kita membaca ayat-ayat begini, kita jangan hanya rasa tak apa ayat ni pada orang kafir, bukan kepada aku. Betul. Aku Muslim. Betul. Contoh ayat tadi, azab kepada orang yang dustakan Allah dan Rasul. Kata guru kami, kita juga kena rasa takut dalam diri kita. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita bagaimana. Kita sekarang mungkin Muslim, tapi kita tak tahu ketika kita mati bagaimana kita bertemu dengan Allah. Mungkin ada sana orang yang belum Islam, tapi bila bertemu dengan Allah dia Muslim, dia mukmin. Tapi ada orang di kalangan dia Muslim awal, tapi akhirnya dia bertemu dalam keadaan dia tidak Muslim. Jadi kita bimbang, adakah kita Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita kena ambil iktibar ayat ini. Kita bimbang Allah Taala palingkan hati kita. Sebab tu kita doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ni di atas agama Allah Subhanahu. Itu doa yang selalu kita perlu baca, Ustaz ya. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, hati kami ini di atas agama, di atas mengingat kepada Allah SWT. Ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita baca Quran alhamdulillah, tapi tak pasti lagi kita mampu tak lagi baca Al-Quran ini, kecuali apabila Allah memberi hidayah, dengan syarat kita mesti ada rasa takut tersebut, kan? Kita rasa bimbang. Pasal ada setengah orang dia tak suka rasa bimbang. Dia nak positif saja. Kan? Dia kalau boleh gembira, kaya, apa lagi? Bahagia, kan? Kalau bimbang, takhaf ataupun rasa-rasa yang menggerunkan, ni tak payah bincanglah, kan? Biarlah yang positif saja. Dalam Al-Quran penuh dengan keseimbangan di antara perkara basyir wa nadhir, dan dalam ayat ini Allah nyatakan bagaimana orang yang berada dalam neraka itu, ya. Ayat yang ketujuh itu, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Syahiqa ini bunyi macam keldai, Ustaz. Kalau di Mesir tu Ustaz, kan, biasa dengar perkataan yang biqya tu, yang jerit tu, kan. Dan bila dengar bunyi keldai ni, ini bunyi yang pasal dia letak barang, dia punya sampah-sampah tu, letak, kadang-kadang dia menjerit tu, teruk sangat bunyinya, sangat bingit suara tu, sangat bingit. Dan itu adalah contoh suara orang yang diazab di dalam neraka Allah SWT. Nauzubillah min dzalik, ya. Wahia tafur, iaitu di dalam tempat yang mendidih air. Kalau kita jerang air dalam cerik, Ustaz, ya, bila dia bakar tu dia bunyi begitu tu, yang itu adalah apa yang berlaku di dalam neraka Allah, yang Allah beritahu jelas-jelas. Mengapa? Bukan Allah suruh kita masuk, Ustaz, ya. Allah beritahu detail ini macam yang kita bincang sebelum ni. Mak sayang anak, dia beritahu jangan main tepi longkang. Jangan, dah dekat pun dia tarik balik. Pasal apa? Pasal mak tak nak walaupun satu saat anak itu jatuh dalam longkang. Dah jatuh, dah ingat pun tak guna juga. Allah ingatkan kita, tuan-tuan yang berada di rumah, adalah untuk Allah sangat sayang pada kita. Allah tabarakallazi biyadihil mulk, penuh dengan barakah, nakkan kebaikan agar kita jangan masuk ke tempat ini. Pada ayat yang ke-7, dan kata dalam ayat ke-8 itu, takadu taymayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ada pertanyaan pada orang masuk ke neraka ini, alam ya'tikum nadhir. Tak datang ke lagi peringatan, ya, dalam ayat yang ke-8 itu, tuan-tuan, ya, iaitu apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu. Dalam perbincangan ayat ini sebenarnya nadhir bukan sekadar dalam bentuk hanya nabi,
Tetapi Ustaz ya, kadang-kadang peringatan itu kadang-kadang anak kita ingatkan kita. Kadang-kadang pasangan kita ingatkan kita. COVID-19 ingatkan kita, itu nazir kan, amaran daripada Allah bagi setengah orang yang dia kata bahawa COVID-19 ni lumrah alam. Dia kata begitu. Tetapi sebenarnya bagi kita yang belajar baca surah Al-Mulk ini kita tahu ini kerajaan Allah. Allah sedang menghantar nazir. Allah sedang menghantar amaran. Perhatikan apa yang kita buat Ustaz ya. Jadi di sini kalau soal jawapan kalau di akhirat nanti orang ni cakap bala qad ja'ana nadhir, ada peringatan-peringatan Allah bagi ini, tapi apa yang dibuat ialah tak ada apa kot. Fakadzabna. COVID-19 alah itu biasalah tu. Nanti lambat laun okeylah tu kan. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat awan mendung, melihat gerhana matahari, Nabi mengambil itu sebagai amaran untuk memasakkan ataupun menguatkan lagi kebaikan. Dan inilah yang kita ingin buat bersama-sama tuan-tuan yang berada di rumah. Bila kita baca ayat ini, kata dalam ayat ke-9 itu hujung itu Ustaz, kalau kita banding ayat 9 hingga dan juga ayat 12 kita nak baca sebentar lagi, dia ada perkataan dalalin kabir. Di ayat 12 itu ada ajrun kabir. Kita nak baca ayat 12 lepas ini sehingga ayat yang ke-15 untuk kita kaitkan mengapa kabir ada kat dua-dua tempat ini. Tapi yang satu perkataan daripada orang yang tidak beriman, satu lagi perkataan daripada Allah offer kepada orang beriman. Sebentar lagi. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama. Bagaimana kita lihat dialog orang-orang yang menyesal di hari akhirat. Menyesal. Yang mana pasti dialog ini akan didengari pada hari kiamat kelak. Betul. Kerana Allah Taala cerita dalam Al-Quran bagaimana golongan-golongan yang menyesal mengungkapkan kata-kata apabila masuk ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka, kemudian malaikat yang menjaga neraka bertanya kepada mereka, bukankah dahulu dekat dunia ada seorang rasul datang beri peringatan? Lalu mereka menjawab, mereka dah menyesal ketika itu. Tapi tidak berguna lagi. Mereka kata benar kami dustakan para rasul. Ada datang beri peringatan, kami dustakan mereka. Kami kata pula mereka ni orang yang sesat pula. Sesat besar. Lalu mereka kata dengan penuh penyesalan, jikalaulah kami dekat dunia dulu, nasma' kami dengar. Au naqil kami guna akal betul-betul, kami fikir betul-betul untuk mencari kebenaran. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami ni termasuk dalam golongan orang-orang yang penghuni neraka as-sa'ir. Maknanya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Ini statement ataupun dialog orang-orang yang menyesal. Kita mengharapkan bukan kita tak tergolong dalam golongan orang yang melafazkan dialog ini. Sebab bila Ustaz highlightkan tentang ayat yang ke-10 wa qalu lau kunna nasma'u kan, mendengar, kalaulah kami mendengar. Itulah yang kita buat sekarang Ustaz ya. Kita selalu mendengar dalam Malaysia Quran Time, ada ceramah, ada bacaan Quran yang elok-elok, kita dengar kan. Pasal daripada mendengar ini dia membawa kepada naqilu, kita berfikir ya. Saya yakin bagi tuan-tuan bila kita dengar ustaz membaca ya, kita pun berfikir, macam mana lawa sangat Al-Quran ini. Satu kan, kita berfikir, kita menggunakan akal kita. Kemudian bila kita tengok maksudnya pula, kita tadabbur, kita tengok, kita fikir balik, betul lah. Saya kena bertaubat, saya kena ubah ini, saya kena baiki yang ini, saya guna amalkan yang ini. Itulah peranan mendengar yang diikuti dengan naqilu. Harap-harapnya kita tak cakap beginilah Ustaz ya bila sampai di akhirat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama membaca sambungan bagaimana orang-orang beriman pula Ustaz ya. Tadi orang yang tak beriman ya, kalau kita tengok tadi dia menyesal. Orang beriman macam mana? Ayat 12 hingga 15. Baiklah, sama-sama kita kembali untuk melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada ayat yang ke-12 hingga ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-12 hingga 15 itu menceritakan tentang bagaimana pula ya kepada orang yang beriman Ustaz ya. Di situ Allah mulakan dengan innal ladzina yakhshaun, iaitu sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka bil ghaib ya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ada banyak poin dekat dalam ayat 12 ini untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Mari kita buka pada ayat 12 muka surat 562 ya, untuk kita tengok perkataan tu. Yang pertama, orang yang yakhshauna rabbahum bil ghaib ya, yang takut kepada Tuhan bil ghaib, pada perkara yang tak nampak. Maksudnya Tuhan ini kita tak nampak Ustaz ya. Satu, tak nampak. Yang keduanya, Allah Al-Aziz itu ada hukuman-hukuman yang telah kita tengok sebentar tadi. Kalau tidak beriman ada hukuman, tapi hukuman tu tak nampak. Tetapi kerana kita ni takut, bila kita dengar saja ayat tersebut kita tergetar. Bila tuan-tuan di rumah mendengar sekarang, kita rasa ya Allah, aku ruginya kalau aku tidak beramal dengan apa yang ada dalam surah ini. Maka Allah memberikan dua ganjaran. Ustaz ya, kalau di dalam surah Ar-Rahman itu, kalau orang itu takut kepada maqama rabbihi jannatan, dapat dua syurga. Kalau di sini, kalau takut kepada Tuhan dengan takut pada Tuhan satu yang tak nampak, takut pada siksaan ataupun hukuman daripada Tuhan yang tak nampak bil ghaib, yang pertama dapat maghfirah, dapat keampunan, dan yang keduanya ajrun kabir, ganjaran yang besar. Bercakap tentang maghfirah, tadi kita dah bincang, Allah akan cover kelemahan-kelemahan kita dalam rumah tangga kita, dalam pejabat kita, dalam negeri negara, sehingga kan seorang pemimpin itu tidak akan dijatuhkan pasal orang lain tak nampak kelemahan dia. Orang nampak dia yang baik-baik saja. Yang kelemahan tu Allah cover up. Pasal apa? Pasal dia jaga yakhshawna rabbahum bil ghaib. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Allah beritahu kat sini ajrun kabir. Kalau Ustaz perasan, dalam Al-Quran kita ada ajrun kabir, ada ajrun karim. Dalam surah Yasin ajrun karim, Ajrun azim, ajrun azim, ada ajran hasanah ya. Tapi di sini ajrun kabir. Salah satu diskusi tentang perkara ini ialah ganjaran itu besar kerana apa? Kerana orang-orang ni, kalau Ustaz masih ingat lagi ya, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kan dia pandang pada Nabi ni besar ke kecil? Ni dah banyak tanya soalan, penjawab kena jawablah daripada kaca TV. Jawapannya, orang musyrik Mekah memandang Nabi ini kecil. Kamu ni kecil kan, kamu ni kumpulan yang orang miskin, orang hina. Mereka memandang kecil, tetapi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman tahu bahawa di belakang mereka ada Allah, mereka tetap beriman, keep it up ya, berbuat kebaikan, maka Allah cakap bagi mereka ganjaran yang besar. Kerana apa? Kerana mereka walaupun dikecilkan, tetapi kerana beriman kepada Allah Al-Azim ya, Al-Azizul Ghafur, maka diberikan ganjaran yang besar di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini adalah ayat yang ke-12. Allah beritahu kepada orang yang beriman, pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita bila baca ayat yang ke-12 ini memberi motivasi kepada kita Ustaz ya, memberi motivasi. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat Maha Pengampun dan memberikan pahala yang sangat besar. Sangat besar. Memberi pahala yang sangat besar. Sebab tu kita mustahil untuk zero dosa. Tapi tidak mustahil kita boleh zerokan dosa kita dengan taubat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Dan salah satu tanda taubat itu pada ayat 13 Ustaz ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih ya, rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakan sahaja, sesungguhnya Allah tahu segala isi sudur, hati. Jadi orang yang bertaubat, dia selalu, tuan-tuan yang sedang mendengar sekarang, rasa bercakap-cakap dalam hati ini, dalam sudur kita, ya Allah, aku sebenarnya tak buat ini, ya Allah, aku rasa nak baiki yang ini. Adik-adik yang sedang mendengar pun rasa, ya saya nak belajar bersungguh-sungguh, saya sebenarnya kadang-kadang tengking mak, kadang-kadang pukul adik ke contohnya. Bila ada rasa-rasa begitu ya dalam hati kita, ke kita cakap ke tak cakap ke, Allah tahu, dan kita amat sensitif, itu tanda kita ini amat nak kembali. Dalam bahasa Melayu ni kembali, dalam bahasa Arabnya taubat Ustaz ya. Dan kalau kita tengok pada ayat yang ke-14 itu, Allah beritahu kepada kita ya,
ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ustaz ya. Benar. Dia kalau katakan orang yang buat telefon ini kan dengan saya, antara orang yang buat telefon dengan saya yang guna telefon, yang lebih pakar tentang masalahnya, tentang selok-beloknya mana satu Ustaz? Yang buat telefon. Yang buat kan, yang buat telefon. Di sini Allah beritahu kepada kita tuan-tuan, sebenarnya kita ni banyak guna kita punya mata, telinga apa sebagainya, tetapi yang buatnya itu, yang mencipta adalah Allah, wa huwal latiful khabir. Allah tahu apa psikologi kita, masalah kita, kelemahan kita. Jadi bila Allah tahu perkara ini, khabir itu bukan sekadar tahu apa yang ada sekarang, tetapi yang ke depan, ke belakang, ke dalam apa sebagainya. Itu menyebabkan kita akan sentiasa latif, sentiasa bersopan santun dengan Allah pada setiap masa, jaga amalan perkataan kita, dan juga kita selalu cuba nak tanya pada Allah. Salah satu khabarnya itu ada dalam Al-Quran ini Ustaz ya. Dan itu yang menariknya Ustaz ya, bila cakap kita ayatnya pendek saja. Benar. Tapi subhanallah, apa nama ni, pengajaran begitu luas. Betul. Allah Taala sampaikan kepada kita. Dan sidang penonton sekalian, saya nak share sedikit Ustaz satu doa ketika kita ditimpa musibah. Doa ini diamalkan oleh isteri kepada Abu Salamah yang bernama Ummu Salamah. Dia ajak dia apa nama, amalkan doa ini, iaitu apabila ditimpa satu musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diikuti dengan doa yang berbunyi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah ini dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Maka diamalkan oleh Ummu Salamah. Setelah akhirnya suami yang saleh, yang kita kata saleh, Abu Salamah itu meninggal dunia. Maka siapa nak cari yang lebih baik daripada Abu Salamah yang saleh ini? Diamalkan doa ini. Ya Allah, berilah ganjaran di atas musibah ini dan gantikan yang lebih baik daripada ini. Maka gantinya ialah daripada Abu Salamah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama kita baca, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah pahala di atas musibah ini dan gantikanlah yang lebih baik. Kita amalkan doa ni. Bukan kita tunggu musibah. Dan orang-orang perempuan jangan ditakut. Bila baca doa ni ke suami pula akan meninggal. Jangan percaya. Meninggal ni bukan sebab doa ini. Meninggal ni sebab ajal. Maka apa jua musibah. Mudah-mudahan musibah yang berlaku hari ini, kita dikenakan virus COVID-19 ini, Allah Ta'ala lepas ni gantikan lebih baik. Nikmat yang lebih baik daripada ini, insya-Allah. Dan itulah yang disampaikan pada ayat 15 tuan-tuan, ya, iaitu dialah yang menjadikan bumi ini zalula, ditundukkan, mudah untuk kita jalan. Kalau tidak Ustaz, gempa bumi lah, kemudian tak rata apa sebagainya, kadang-kadang ada lubang kecil-kecil pun Allah mudahkan urusan kita naik kereta, ataupun kalau kita berada di rumah pun rumah kita tak bergoyang-goyang, ya. Famshu fi manakibiha, berjalanlah wa kulu mir rizqi. Tentang rezeki tadi ya. Maksudnya Allah boleh gantikan balik dengan yang lebih baik daripada apa yang sekarang ada. Syaratnya apa tuan-tuan? Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Ustaz sebentar tadi, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberi ganjaran pahala dan digantikan lebih baik. Dengan itu kita akan sentiasa redha dengan Allah dan kita dapat teruskan wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus kembali kepada Allah, sebagaimana hujung ayat 15 ini pun wa ilaihin nusyur, kita akan kembali Ustaz ya, kita akan kembali. Jadi dengan ujian yang ini kita akan kembali dengan pilihan kita adalah ahsanu amala. Itu sebabnya 3 kesimpulan yang kita nak ambil daripada perbincangan bahagian pertama kita pada hari ini tuan-tuan ya, daripada surah Al-Mulk. Yang pertama ialah apa? Kalau kita nak barakah, nak dapat banyak kebaikan, hendaklah serah urusan kepada Allah. Itu daripada ayat pertama, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakah. Pasal barakah ini kita buat sikit tapi Allah bantu kita banyak. Yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kita nak beramal setiap hari? Yang Ustaz maklumkan tadi, buatlah pilihan yang lebih baik. Sekarang ni tidur ke baca Quran? Baca Quran. Okey, pilih yang lebih baik. Kalau boleh hari ini lebih baik daripada hari semalam, agar kita dapat menjadi orang yang dekat dengan Allah Al-Azizul Ghafur. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah dan perkara ghaib
ya, percaya kepada Allah pada setiap masa walaupun tak nampak hukumannya, kerana itu akan menjemput dua manfaat, keampunan dan ganjaran besar daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, mari sama-sama kita berdoa agar Allah memberi ganjaran yang besar kepada kita, gantikan kita dengan lebih baik dalam cabaran COVID-19 ini Ustaz. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang cintakan akan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, Kau golongkanlah kami dalam golongan orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah kami daripada azab kubur dan fitnahnya, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah kami daripada golongan orang-orang yang menyesal di hari akhirat nanti, Ya Allah. Kami tidak mahu mengungkapkan dialog kata-kata golongan orang-orang yang menyesal seperti yang Engkau rakamkan dalam surah Al-Mulk yang kami bacakan ini, Ya Allah. Golongan yang menyesal berkata apabila mereka dicampakkan dalam neraka, kemudian penjaga neraka berkata kepada mereka, bukankah dahulu telah datang seorang Rasul memberi peringatan? Lalu ahli neraka menjawab, benar, pernah datang, tetapi kami mendustakan mereka. Kami berkata tidak ada apa yang Tuhan turunkan kecuali kamu seorang-orang yang sesat dan kesesatan yang sangat besar. Lalu kami berkata, kalaulah di dunia dahulu kami mendengar dan kami menggunakan akal kami, sudah pasti kami tidak akan menjadi orang-orang penghuni ahli neraka. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami, Ya Allah. Kau selamatkanlah kami daripada mengungkap dialog kata-kata tersebut, Ya Allah. Kau jadikanlah amalan-amalan kami sebagai amalan-amalan yang soleh yang Engkau redai, Ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah ia sebagai peneman kami di alam barzakh, Ya Allah. Ya Allah, Kau kurniakanlah pahala di atas ujian ini, Ya Allah. Ya Allah, Kau gantikanlah musibah ini dengan nikmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau gantikanlah musibah ini dengan nikmat-nikmat daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Allahumma la tatawaffana illa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan Kau redha kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimakanlah amalan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi, yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Bagi adik-adik yang ada, kita berdoa pada Allah pada setiap masa, ya. Kita berdoa kerana Allah ini adalah amat dekat dengan kita. Allah menyaksikan, memahami, Allah amat mengetahui. Latiful Khabir yang kita tengok dalam ayat yang ke-14 tadi, Allah amat detail, amat sopan, amat mengetahui, amat halus apa yang kita perlukan dalam keadaan COVID-19 ini. Allah tahu apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu dan Allah tidak akan biarkan kita begitu sahaja. Yang pentingnya peranan kita adalah untuk buat yang terbaik, kongsikan segala nikmat. Dan mungkin bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, ya, kita ada satu kempen untuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran Ustaz, ya. Kita nak bawa Al-Quran ini, kalau boleh nak bawa ke hospital, kepada pesakit-pesakit yang ada. Mereka boleh menatap. Kalau boleh, saya teringat cerita masa saya dekat luar negara dahulu. Ada seorang ni minta kepada saya untuk bacakan Quran. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan untuk berwakaf, ada nombor tertera untuk lebih ramai lagi orang dapat merasai nikmat Al-Quran sehingga mereka rasakan bahawa semua perkara ini adalah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi ulangan pada jam 10 pada malam ini, dan hari esok kita menyambung bahagian yang kedua surah Al-Mulk surah 67 untuk kita yakin bahawa Allah akan ada di samping kita. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Bertemu dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.